Saya cuma hari ni saya nak ulas tentang PRK di Kemaman. Okey, Serap. Salam dari Negeri Sembilan, Kampung Den, Warih. Terima kasih Serap. Saber Rider, Waalaikumsalam Saber Rider. Mana lobai-lobai ni? Aduh, lobai-lobai sibuk sekarang ni kat Kemaman. Hafiz, salam perpaduan. Terima kasih Nazri. Segulai sejalai Bang Wan. Okey, terima kasih, betul. Segulai sejalai. Itu ada cawan kata ataupun slogan yang sekarang ni PMX pun telah pun mempopularkan, ya. Dia ambil daripada Sarawak. West J, ya, segulai sejalai. Segulai sejalai ni melambangkan perpaduan, penyatuan. Okey. Saya nak ulas sikit tentang PRK di Kemaman. Pertama sekali, ucapan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin, ya, dalam ceramahnya semalam, tak salah saya semalam lah, di mana sekali lagi Muhyiddin Yassin menggunakan agama di dalam ceramah dia. Dia ulang seperti mana dia pernah ulang sewaktu dia berkempen di Pulai, ya. Kalau di Pulai dulu, dia mengatakan bahawa sesiapa yang undi Suhaizan Kayat itu haram hukum dia. Kan? Dia berkempen di Pulai, kita masih ingat lagi ucapan dia. Sesiapa yang mengundi calon kerajaan perpaduan di Perempatan Harapan Suhaizan Kayat, ya, maka haram. Haram ni maksudnya kalau kita buat berdosa, kalau kita tinggalkan berpahala. Maksudnya dia nak mengajak orang Pulai waktu itu supaya tidak mengundi Suhaizan dan mengundilah calon dia, calon PAS di Pulai, kan. Tetapi alhamdulillah umat Islam di Johor terutamanya, di Pulai khususnya, bukanlah golongan juhalak adapun golongan-golongan jahil ataupun walaun yang tidak menggunakan otak apabila mendengar sebarang ucapan-ucapan daripada pimpinan-pimpinan. Kita mengucapkan syukur, kepada Allah kerana orang Johor, umat Islam di Johor ini adalah umat Islam yang tahu menilai mana satu, ya, yang diajar oleh Islam, mana satu hukum Islam dan mana satu puak yang menunggang hukum Islam. Jadi Muhyiddin, ucapan dia di Pulai yang memberikan fatwa, ya, macam fatwa lah tu, kan, walaupun dia kata bukan fatwa, tetapi yang mengatakan bahawa mengundi Suhaizan Kayat itu haram ditolak oleh majoriti masyarakat Islam di Johor dan akhirnya Pulai, ya, dimenangi oleh Suhaizan Kayat. Alhamdulillah, ini membuktikan bahawa tidak semua orang Islam, orang Melayu khususnya, yang bodoh, yang telah pun mencagarkan otak dia kepada pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Ada yang masih reaksional, ada yang masih tahu tentang agama dan tahu menilai mana satu, ya, hukum agama dan mana satu fatwa-fatwa politik yang hanya untuk menunggang agama. Jadi akhirnya mereka kalah di Pulai, begitu juga di Simpang Jeram, dan mereka kalah lagi sekali di Pelangai. Walaupun berbagai-bagai cara dan kaedah mereka untuk menunggang agama ini, ya, untuk mendapatkan undi. Kalau di Pantai Timur mungkinlah mereka dapat menggunakan kaedah ini kerana walaupun Pantai Timur dikatakan sebuah negeri majoriti Melayu yang ada kekuatan PAS di situ, yang bila kita sebut PAS saja kita terbayangkan pada lebay, pada ustaz dan kononnya ulama-ulama. Tetapi di negeri yang banyak lebay inilah rupa-rupanya ramai para juhalak, ya. Saya kata macam tu sebab apa? Sebab adalah orang jahil lah sebenarnya yang boleh menerima sebarang hukum atau fatwa yang dikeluarkan. Mereka hanya melihat pada zahir, ya. Kalau seseorang itu berserban, berjubah dan berjanggut, maka bagi mereka apa yang keluar daripada mulut orang-orang ini adalah hukum yang benar. Sedangkan banyak kali kita buktikan bahawa golongan berserban, berjubah, berjanggut ini adalah di antaranya, ya, adalah orang-orang yang menunggang agama untuk politik mereka. Tidak semua, saudara, tapi ramai di kalangan mereka ini, ya, yang menggunakan agama untuk mendapatkan undi. Macam-macam isu boleh kita buktikan, ya. Banyak isu, banyak perkara, banyak bukti yang boleh kita tunjukkan bahawa inilah golongan penunggang agama ini. Okey, kita balik semula kepada ucapan Muhyiddin. Kali ini apa dia kata dekat Kemaman, PRK Kemaman.
2 bulan ni hari mengundi. Hari ni dah masuk minggu-minggu terakhir sebelum tarikh mengundi. Maka mereka dah terdesak sekarang ini. Ya, terutamanya Muhyiddin Yassin. Sebab dia dah tidak ada kredibiliti lagi sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Dia dah tidak ada maruah lagi sebagai Presiden Bersatu. Ya. Mana nak ada maruah, saudara? Kalau kita memimpin parti, bukan saja kita boleh menambah kekuatan parti, tetapi semakin menguang. Ya, dalam Bersatu itu dah semakin menguang dan hilang kepercayaan beberapa ahli parlimen mereka kepada presiden mereka. Itu jencirit. Bukti dia 4 orang ahli parlimen yang disokong oleh Presiden Bersatu, yang diberikan watikah untuk bertanding mewakili parti Bersatu dalam Perikatan Nasional, mereka ini telah mengalih sokongan kepada PMX secara terbuka, bukan menyorok-nyorok lagi, secara terbuka. Mereka mengisytiharkan mereka percaya dan yakin dengan kepimpinan PMX. Apatah lagi apabila melihat belanjawan yang telah dibentangkan, maka mereka merasakan inilah salah satunya Perdana Menteri yang harus diberi sokongan. Datangnya daripada 4 ahli parlimen Bersatu. Ya? Jadi bagaimana Muhyiddin nak mengatakan di dalam ucapan dia, ya, ucapan dasar, ucapan pergulungan, dia mengatakan Bersatu semakin kuat. Ya? Sedangkan dia kehilangan 4 ahli parlimen yang tidak lagi menyokong dia, tidak yakin dengan dia, tetapi yakin dengan PMX. Cuma 4 ahli parlimen ini menyatakan bahawa mereka masih lagi ahli Bersatu, mereka masih setia dengan Bersatu, tetapi kepercayaan diberikan kepada PMX. Di situlah saya katakan bahawa Muhyiddin sebagai presiden, dia bertindak dengan bacul. Ya? Dia dengan mudah dibuli oleh 4 ahli parlimen ini. Ya. Apabila ahli parlimen mengatakan dia masih setia dengan Bersatu, dia masih setia dengan presiden, tetapi sokongan diberikan kepada PMX, yang ini musuh kepada presidennya sendiri. Ya. Ini yang dinamakan buli, saudara. Yang sebenarnya tindakan 4 pemimpin Bersatu ini adalah satu cabaran kepada presiden mereka. Aku dah sokong terang-terang pada PMX. Sekarang parti nak buat apa dekat aku? Ini cabaran daripada 4 ahli parlimen Bersatu. Apa yang Muhyiddin boleh buat? Dia tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Sebab dia tidak ada integriti. Dia tidak ada maruah. Sepatutnya sebagai presiden parti, apabila ada ahlinya, apatah lagi ahli parlimen yang dia sokong, yang dia beri watikah, orang ini telah menyokong musuh politik dia. Sepatutnya apa yang perlu dilakukan oleh Muhyiddin adalah memecat mereka. Kalau Muhyiddin ada keberanian, kalau Muhyiddin ada latu-latu, kan? Tetapi Muhyiddin tidak mampu berbuat demikian sebab dia tidak ada kekuatan. Dia tahu parti Bersatu memang tidak ada kekuatan. Dia tahu parti Bersatu memang tidak ada maruah. Maka sebab itu dia tidak mampu berbuat apa-apa, walaupun 4 ahli parlimen ini terang dan jelas menyatakan sokongan mereka kepada PMX. Sebab dia tahu dari segi atas nampak parti, Muhyiddin ni tahu kebijaksanaan 4 ahli parlimen ini. Kita nak menyatakan bahawa 4 ahli parlimen ini lebih bijak, ya, lebih bijak dan lebih pandai daripada presiden mereka. Tindakan yang dia buat itu mencabar presiden mereka. Tetapi presiden mereka orang yang tidak ada keberanian untuk membuat keputusan. Sebab itu 4 ahli parlimen ini tidak dipecat. 4 ahli parlimen ini hanya digantung sahaja. Ya? Sebab apa dia tidak dipecat? Ini persoalan dia. Sebab apa dia tidak dipecat, saudara? Sebab Muhyiddin tahu, ya, bahawa akta nampak parti itu sekarang ini telah memakan tuan. Kita masih ingat lagi, sebab tu akta nampak parti ini digubal. Di dalam draft akta nampak parti itu, asalnya dalam akta nampak parti itu, sesiapa sahaja yang dipecat oleh parti hendaklah kosongkan kerusi. Ini undang-undang asal, ya, yang dicadangkan waktu itu. Sesiapa sahaja dari parti mana sekalipun, kalau dia dipecat oleh parti, maka dia hendaklah mengosongkan kerusinya. Sebab dia telah melanggar disiplin parti. Sebab dia tidak membawa, ya, inspirasi parti itu sendiri, maka dia kena kosongkan kerusi dia. Ini undang-undang asal. Tetapi sewaktu ianya dibentangkan di dalam kabinet, ya, parti Bersatu, terutamanya Muhyiddin, adalah orang yang paling kuat menentang, ya, perkara ini.
Dia tidak setuju kalau orang dipecat itu kena kosongkan kerusi. Dia tidak bersetuju. Sebab apa dia tidak bersetuju, saudara? Kalau kita ikut politik, itulah yang terbaik. Ya, kamu menang dalam pilihan raya atas nama parti, menggunakan jentera parti, menggunakan wang parti, membawa aspirasi parti. Ya, kamu menang. Tiba-tiba kamu melompat ataupun kamu melanggar disiplin parti, maka kamu dipecat. Ya? Seharusnya, sepatutnya kena kosongkan kerusi tersebut. Tetapi Muhyiddin tidak bersetuju. Sebab apa dia tak bersetuju? Sebab Muhyiddin ada perancangan, ada niat untuk membeli, ya, untuk shopping ahli-ahli parlimen. Kerana dia pernah lakukan. Kali pertama dia lakukan, dia berjaya, saudara. Dia menjadi Perdana Menteri hasil daripada shopping ahli-ahli parlimen. Berapa ramai ahli parlimen UMNO yang dibawa masuk ke dalam Bersatu. Ya? Sebelum Akta Dapat Parti itu diadakan. Berapa ramai? Ramai, saudara. Sebab itu dia cuba pertahankan. Sebab dia tak yakin bahawa kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, selepas PRU lepas, dia tak yakin dia dapat sokongan yang besar. Kemungkinan dia ada kurang 2-3 orang ahli parlimen. Ya? Untuk dia menjadi Perdana Menteri, dia ada kurang sokongan. Jadi inilah peluang yang digunakan untuk dia mengajak ahli parlimen parti lain supaya sokong dia. Dan pilihan raya tidak perlu diadakan. Tapi perancangan manusia tidak boleh mengatasi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ini ayat yang selalu dibacakan. Ya, bahawa kamu merancang dan Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan Allah. Kamu merancang, ya, untuk ada undang-undang ini yang tidak perlu kosongkan kerusi. Ya, sekiranya kamu dipecat atau sebagainya. Undang-undang inilah yang memakan diri Parti Bersatu sekarang. Dan mengikat tangan Muhyiddin daripada boleh pecat 4 orang ini. Sebab bagi Muhyiddin, ya, kalau dia pecat, ni saya nak bagi tahu saudara lah, mana yang saudara masih mungkin tak faham lagi tentang Akta Dapat Parti ni. Ya? Sekiranya 4 ahli parlimen Bersatu itu yang menyatakan sokongan pada PMX itu, kalaulah Parti Bersatu pecat dia, ya, maka dia automatik menjadi ahli parlimen bebas. Automatik dia menjadi ahli parlimen bebas dan dia tidak perlu kosongkan kerusi. Ya, parti pecat, maka dia jadi bebas. Tak perlu kosong kerusi. Bahkan dia boleh memilih mana-mana parti politik. Ini masalah dia. Ya, inilah masalah besar bagi Muhyiddin. Kalau dia pecat orang ini, 4 orang ini, dia lagi dibebas, sudah pasti 4 ahli parlimen ini akan memilih lain-lain parti politik. Sama ada dia akan memilih keadilan, akan memilih amanah, akan memilih DAP, ataupun dia akan memilih UMNO Barisan Nasional. Dan dia tidak perlu kosongkan kerusi. Sebab apa tidak perlu? Sebab dia dipecat. Dia hanya akan kosongkan kerusi sekiranya dia sendiri keluar parti. Kalau dia keluar parti, dia kena kosong kerusi. 4 orang ni dia tak keluar parti. Dan parti pun tidak pecat dia. Maka dia tidak perlu kosong kerusi. Cuma sekarang ni 4 ahli parlimen menanti sahaja. Kalau ada keberanian Din Tompok ataupun Din Cirit ini berani pecat mereka. Dan sudah pastilah, ya, pada pengiraan kita bahawa Din Tompok tidak ada keberanian untuk pecat mereka. Apapun yang mereka lakukan, Din Tompok telah terikat tangan dia atas undang-undang yang dia sendiri pertahankan dulu, yang dia sendiri mahukan. Dan undang-undang itulah sekarang ini yang telah mengikat tangan Din Tompok. Di situ menunjukkan kebodohan dia. Sebab apa dia bodoh? Sebab dia fikir dia confident dia akan jadi Perdana Menteri. Sebab dia yakin dia boleh memilih dan membeli, ya, sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang lain. Sebab itulah hari ini dia dah tak mampu kata apa-apa. Akhirnya dia bagi tahu, dia minta kerajaan hari ini pindah balik Akta Dapat Parti itu. Baru sekarang dia nak balik undang-undang yang pernah dicadangkan. Ya, kita dah cadang dah, semua parti setuju. Semua parti bersetuju. Ya, PS bersetuju. Banyak parti bersetuju bahawa seseorang yang melanggar disiplin parti dan dibuang oleh parti perlu kosongkan kerusi.
Ini kita bersetuju supaya ahli parlimen berdisiplin, supaya ahli parlimen tahu nak menjaga mandat rakyat, supaya ahli parlimen tidak bebas sesuka hati nak sokong orang lain. Sebab itu kita setuju dulu. Tetapi waktu itu Muhyiddin tidak setuju. Dia kata tak perlu kosong kerusi. Dan akhirnya hari ini termakan. Dan mangsa pertama kepada undang-undang ini kena kepada Parti Bersatu. Padan muka dia. Atas kebodohan kamu, atas ketamakan kamu, hari ini kamu menjadi mangsa kepada undang-undang yang kamu pertahankan. Ini kita nak bagi tahu. Sebab itu dia tidak mampu nak pecat. Ya? Kalau dia pecat, orang ini jadi bebas. 4 ahli parlimen ini akan jadi bebas. Bila dia bebas, dia boleh pilih mana-mana parti politik tanpa dia mengosongkan kerusi dia. Sebab itu 4 ahli parlimen ini tunggu masa saja untuk dipecat. Tidak ada masalah. Bahkan dia tunggu-tunggu. Kalau Allah, ya, Din Cirit ini ada keberanian, ada lato-lato, ya, kalau boleh pecatlah. Tapi Din Cirit terbukti tidak ada lato-lato, ya. Bagaimana kita nak katakan dia berani? Nak buat keputusan politik pun dia kena dengar cakap bini dia. Ya? Bukan kita sebut. Dia sendiri mengaku, saudara. Dia mengaku dalam perhimpunan Parti Bersatu dalam ucapan penggulungan dia. Di halayak ramai secara terbuka. Semua orang dengar. Bagaimana ketika dia berucap dalam ucapan dasar, dia membuat pengakuan, ya, dengan gaya macam orang berani sangat, hebat sangat. Saya tidak akan mengekalkan jawatan saya. Saya tak mau bertanding Presiden Bersatu. Sebab ramai lagi calon-calon yang boleh kita letakkan sebagai Presiden Bersatu. Cukuplah saya nak duduk di belakang saja. Saya tak mau bertanding dah jawatan Presiden Bersatu. Maka seperti biasalah, ya, drama yang pernah terjadi sewaktu Mahathir dulu. Kita masih ingat lagi. Waktu Mahathir jadi Presiden UMNO, dia buat drama yang sama. Ya, menangis-nangis atas pentas. Konon-kononnya cukup dah. Dah cukup dah. Lama dah. Dari Presiden UMNO. Perwakilan pembangun. Jangan tun. Jangan berundur. Jangan letak jawatan. Maka dia pun tak letak. Tapi bezanya Mahathir, dia buat keputusan atas diri dia. Dia tarik balik keputusan untuk letak jawatan atas diri dia. Bukan kerana Siti Hasmah suruh. Atas diri dia. Beza dengan Din Cirit. Dengan Din Cirit, Din Tompok ni. Dia buat keputusan bukan atas diri dia. Dia buat keputusan bukan atas kerana Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu. Dia buat keputusan bukan kerana desakan perwakilan. Tetapi dia bagi tahu keputusan diambil oleh kerana bini dia. Dia sendiri mengaku, saudara. Saudara boleh dengar sendiri. Bukan kita reka-reka. Dia cakap keputusan dia buat kerana bini dia. Bini dia tak setuju dia tak jawatan. Bini dia suruh sambung dan terus sambung. Kan? Maka dia pun terpaksalah mengikut kata bini. Jadi apa pengajarannya, saudara? Pengajarannya adalah kalau kita nak pilih pemimpin, ya, pilih pemimpin parti, ya, presiden parti, apatah lagi kalau kita nak pilih bakal Perdana Menteri, jangan pilih tokoh yang takut bini. Jangan pilih tokoh yang takut bini. Jangan pilih tokoh yang mendengar kata bini, tak dengar kata ahli parti, tak dengar kata pimpinan-pimpinan yang lain, tak dengar kata keputusan kabinet. Kalau inilah yang dipamerkan oleh Muhyiddin, maka ini menambahkan lagi hujah-hujah dan alasan untuk kita mengatakan bahawa Muhyiddin tidak layak menjadi Perdana Menteri. Dia sememangnya tidak layak, lamalah kita beritahu dia tak layak. Tapi bila dia nyatakan secara terbuka bahawa keputusan politik dia tergantung kepada bini dia, maka dia tidak layak menjadi Perdana Menteri. Itu yang kita nak bagi tahu. Ya, patutnya ahli Bersatu malu mempunyai presiden yang takut bini. Patutnya ahli Bersatu malu mempunyai presiden yang tak mendengar kata kamu. Dia tak mendengar apa yang Majlis Pimpinan Pusat Bersatu katakan. Dia tak dengar ribuan perwakilan yang nyatakan. Dia dengar hanya seorang manusia, dan manusia itu adalah bini dia. Kan? Jadi saya harap Muhyiddin, ya, nasihatkanlah bini dia supaya kalau boleh panggillah menantu balik. Lalu lama sampai bila nak berada di luar negara? Ya, sampai bila nak bercuti ni? Ya ke bercuti ni?
ya, lama sangat, ya. Takkan tak rindu kat menantu, tak rindu kat cucu. Jadi kita minta supaya bini Muhyiddin ini, ya, mengarahkan Muhyiddin supaya Muhyiddin berusaha bagaimana nak pujuk menantu balik rumah, ya. Takut apa nak balik kalau kita bukan pencuri? Takut apa nak balik kalau kita bukan perompak? Takut apa nak balik kalau kita bukan penjenayah? Balik sajalah, kan? Kalau kita benar, maka takut apa nak balik. Tapi kalau tak balik, jangan marah kalau orang kata macam-macam, kan?